الحمد لله القائل قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah serta berbuat amal soleh agar kita mendapat kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Pada hari dan bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mimbar akan membicarakan khutbah Jumaat yang bertajuk Al-Quran Panduan Hidup. Kaum muslimin yang berbahagia, masa berlalu begitu pantas. Sedar atau tidak, kita kini memasuki fasa kedua dalam bulan Ramadan, yang mana pada 17 Ramadan berlakunya nuzul Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan mukjizat terbesar kepada baginda yang menjadi panduan dalam kehidupan umat Islam, sama ada dalam soal ibadah, muamalat, perhubungan sesama manusia dan sebagainya. Risalah Islam yang dibawa oleh baginda telah merubah tamadun manusia daripada kegelapan, kesesatan dan kejahilian kepada sinar dan cahaya iman serta ilmu yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan manusia pada waktu itu dicengkam oleh pelbagai kezaliman. Tindak tanduk mereka mengikut hawa nafsu, tetapi manusia menjadi mulia apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang diturunkan dituntut untuk dibaca, bukan sekadar untuk mendapat pahala semata-mata, tetapi dituntut untuk difahami isi kandungannya, untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maksudnya, patutkah mereka bersikap sedemikian? Kalaulah Al-Quran itu datangnya dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak padanya. Al-Quran disifatkan sebagai ubat yang mampu menjadi penawar untuk mengobati kekosongan jiwa, di samping mengobat segala masalah manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lam tadillu abadan, kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, sekiranya kamu berpegang kepada kedua-dua, nescaya tidak sesat kamu selama-lamanya, yakni Al-Quran dan sunnahku. Walaupun Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi bangsa-bangsa terdahulu di dunia seawal Nabi Adam, kaum Ad, Thamud dan sebagainya, tercatat sebagai paparan meskipun masa Al-Quran diturunkan dengan kisah sesuatu Nabi atau kaum itu jaraknya berbeza. Ia dikuatkan lagi dengan penemuan perkataan-perkataan peninggalan mereka oleh pengkaji purba sebagai bukti kewujudan mereka. Al-Quran bukanlah buku sains dan perubatan, namun fakta-fakta biologi seperti proses kejadian manusia dan fakta fizik seperti bintang-bintang dan planet-planet yang disebutkan amat bertepatan dengan kajian-kajian terkini. Ianya menyebabkan golongan penyelidik merasa hairan dan kagum dengan ketepatan maklumat Al-Quran dengan kajian yang telah mereka lakukan. Ini menyebabkan segolongan mereka mempercayai Al-Quran bukan rekaan manusia. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat 111.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Maksudnya, demi sesungguhnya kisah Nabi-Nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Kisah Nabi-Nabi yang terkandung dalam Al-Quran bukanlah ia cerita-cerita yang diadakan, tetapi ia mengisahkan apa yang tersebut di dalam kitab agama-agama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mahu beriman. Ingatlah, Al-Quran merupakan kalam Allah, iaitu kata-kata Allah yang tidak boleh diubah dan ditandingi keindahannya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nufidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Maksudnya, dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi ini menjadi pena dan segala lautan menjadi tinta, dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi selepas itu, nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Sidang Jumaat yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin mengingatkan sebagai umat Islam, kita seharusnya berbangga mempunyai kitab Al-Quran yang lengkap dan syumul. Kita seharusnya menjadi umat Islam yang mampu memahami dan menterjemahkan isi kandungan dalam kehidupan seharian kita. Sekiranya ini dapat dilakukan, sudah tentu umat Islam menjadi umat yang cemerlang dan berjaya, bukan setakat hidup di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Mimbar menyeru kepada sidang Jumaat sekalian, marilah kita berlumba-lumba mengejar pahala yang sangat banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya di dalam bulan Ramadan ini, terutamanya memperbanyakkan membaca kitab suci Al-Quranul Karim, sama ada bertadarus mahupun membaca sendirian, dan berusaha untuk khatam Al-Quran sebanyak yang mungkin, kerana ganjaran yang ada pada bulan ini tidaklah sama dengan bulan-bulan Islam yang lain. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan, kerana dalam bulan Ramadan baginda menghidupkan Al-Quran dengan membacanya, sama ada di dalam sembahyang atau di luar sembahyang, serta mengkhatamkannya serta menyemak bacaannya di hadapan Jibril alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 2 yang bermaksud Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan keampunan ke atas pemerintah kami dan pemimpin kaum muslimin yang telah menjalankan hukum hakamu dengan kebenaran dan keadilan, terutama kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Muqtasim Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haji Abdul Halim Muazzam Shah Ibn Al-Marhum Sultan Badli Shah dan Tuan yang terutama Yang di-Pertuan Negeri Melaka. Ya Sattar, Ya Alim, kurniakan kerahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikan rakyatnya bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungi kami dari perpecahan dan fitnah memfitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya dari bencana dan bahaya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Oke.